Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahman dan rahimnya pada malam yang berbahagia ini, masuk kita ke tanggal 9 Zulhijjah. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menginfakkan waktu solat berjemaah di masjid, beriktikaf, kemudian duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan ketaatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, malam ini merupakan bahagian yang akhir, bahagian yang akhir ataupun siri yang terakhir dalam perbahasan mengenai ibadat korban, hukum dan cara pelaksanaannya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti di perbahasan pengagihan daging korban, pengagihan daging korban. Jadi suka kita untuk sama-sama flashback ataupun ulang kaji sepintas lalu pelajaran yang kita telah kongsikan beberapa siri. Yang pertama sekali, maksud ibadat korban menumpahkan darah binatang korban pada hari raya haji dan 3 hari tasyrik, jumlah dia 4 hari, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menumpahkan darah binatang korban. Hukum dia adalah sunat muakkadah alal kifayah, sunat yang sangat dituntut. Sunat itu sangat dituntut bagi orang yang mencukupi 4 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat berkemampuan. Sebahagian kitab memasukkan merdeka, maksudnya bukan di kalangan hamba. Kemudian binatang yang boleh dibuat korban ada 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua lembu atau kerbau, yang ketiga kambing dan jenisnya, 3 jenis binatang. Pada binatang korban itu pula ada syarat-syarat yang tertentu supaya sahnya ibadat korban. Yang pertama sekali, mestilah binatang korban itu telah cukup umur. Ada 3 kategori umur mengikut jenis binatang. Yang pertama sekali unta. Unta mestilah cukup 5 tahun ataupun genap 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Yang kedua lembu, kerbau dan kambing biasa. Lembu, kerbau dan kambing biasa umurnya mestilah genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kambing biri-biri genap 1 tahun ataupun telah tanggal gigi susu. Gigi susu bagi kambing biri-biri boleh ataupun boleh mula tanggal pada umurnya 6 bulan. 6 bulan. Kemudian yang kedua, mestilah binatang korban itu bebas daripada keaiban ataupun kecacatan. Yang mana kecacatan itu boleh mengurangkan daging. Satu, cacat itu boleh mengurangkan daging. Yang kedua, daging binatang korban itu rosak. Contoh, binatang yang terkena penyakit kulit, kurap atau kudis, atau diserang virus. Jadi daging dia makan dalam, maka daging dia tak bagus, tak baik, pun tidak boleh dibuat korban. Binatang yang tempang, yang ketara tempangnya. Binatang yang buta, yang ketara butanya. Binatang yang terlalu kurus. Jadi segala keaiban atau kecacatan itu pada binatang korban, maka binatang itu tidak boleh dijadikan binatang korban. Maka kalau disembelih lalu daging itu disedekahkan, maka dia dapatlah pahala sedekah daging biasa. Adapun pahala ibadat korban, maka dia tak dapat. Sebab apa? Binatang yang digunakan tidak memenuhi syarat. Tak cukup dia punya kriteria dia, tak cukup. Kemudian tempoh penyembelihan itu selama 4 hari.
Yang pertama pada hari raya haji, hari raya haji 10 Zulhijjah, iaitu waktu masuk, waktu mula korban itu sekira-kira berlalu satu tempoh masa yang cukup solat sunat 2 rakaat dan cukup khutbah yang ringkas. Kita buat contoh sebelum ni, kedua-dua benda tu, solat 2 rakaat dan khutbah yang ringkas ni kita ambil lah 10 minit. 10 minit tu kira lama tu. Ni buat yang wajib je. Semayang yang wajib. Khutbah pun buat yang rukun je. Khutbah yang rukun. Khutbah kalau rukun ni 1 minit je. Rukun saja. Memang pendek betul lah. Ambil lah 10 minit 10 minit. Maka masuk waktu dia, waktu solat hari raya ni, solat hari raya kita boleh solat setelah syuruk. Syuruk pukul 7 contohnya. Maka tambah 10 minit. 10 minit tu dia ambil kira apa? Dia ambil kira solat sunat 2 rakaat dan khutbah yang ringkas. Kita anggarkanlah 2 benda tu 10 minit. Maka bermula korban itu boleh sembelih binatang korban 7-10 minit. Jadi binatang yang disembelih sebelum 7-10, memang 10 Zulhijjah tarikh tu, tapi belum berlalu satu tempoh waktu tadi tu, maka dia tak dapat pahala korban. Sampai bila? Sampailah 13 Zulhijjah, sebelum masuk maghrib ataupun sebelum terbenam matahari, masuk 14. Kalau matahari dah terbenam ataupun masuk waktu maghrib baru disembelih, maka tak dapat pahala korban, dapatlah pahala sembelihan biasa. Kemudian pada seekor kambing hanya boleh 1 nama. Seekor kambing 1 nama atau 1 peserta. Kalau berkongsi duit, maka hendaklah duit itu ditamlik, dihibahkan kepada 1 orang. Kita buat contoh, suami dan isteri berkongsi duit, maka suami contohnya menghibahkan, menghadiahkan, sedekahkan duit dia 500 kepada isteri. Ni ambil 500 ni untuk awak buat korban. Jadi isteri pun lengkapkan, cukupkan. Contoh seekor kambing 1,200, ditambah 700. Maka nama pemilik bagi kambing itu hanyalah isteri, 1 orang. Yang dapat pahala korban isteri, sebab dia pemilik peserta. Adapun suami yang bagi duit, sedekah duit, hibah duit 500, dia dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Bagi seekor kambing. Adapun bagi seekor lembu, kerbau dan unta, minima boleh 1/7. Maksudnya, kalau dipecahkan paling banyak boleh 7 orang. Bila 7 orang, setiap seorang 1/7. Paling kecil bahagian lembu tu 1/7. Dia tak boleh kongsi lebih daripada 1/7. Nanti contohnya 1/8. 8 orang kongsi pada seekor lembu, maka dia jadi 1/8. 1/8 lebih kecil daripada 1/7. Dia tak boleh, paling last minima 1/7. Dia tak boleh kecilkan lagi 1/8, 1/10. Maka kalau ada lebih 10 orang anak beranak kongsi duit, hendaklah yang lebih itu sama macam tadi, 3 orang yang lebih, dia pindah milik, dia sedekahkan duit dia kepada adik-beradik yang lain, orang yang lain. Salah satu daripada 7 orang, 3 orang yang lebih. Maka ada 7 saja nama atau peserta bagi seekor lembu. Kalau 4 orang, 3 orang tak apa, tak masalah. Sebab kalau 1/3 dia lebih banyak daripada 1/7, dia tak boleh lebih kurang, tak boleh lebih sedikit daripada 1/7. Jadi kalau lembu tu dikongsi 3 orang je, suami, isteri dengan anak dia, kongsi 3 orang je, lembu harga 6,000 contoh, sekali total kos pengurusan seorang 2,000. Jadi tak apa, dia tak apa, yang penting jangan lebih daripada 7.
Sebab yang terbaik ikut turutan korban, binatang dia tu paling bagus seekor unta yang dimiliki oleh satu orang. Seekor unta tu seorang je dia punya. Bukan kongsi 7. Ini paling bagus. Maksudnya nisbah pahala paling besar. Okey, unta susah nak dapat. Lembu. Seekor lembu tu dia punya seorang. Dia punya seorang. Atau kerbau. Lembu dengan kerbau dia sama level. Sama tertib dia sama. Yang ketiga baru kambing biri-biri. Seorang kambing seorang kan. Yang keempat baru kambing biasa. Saya tak pasti harga dia kambing biri-biri lagi mahal ke daripada kambing biasa. Saya tak pasti. Tapi memang baginda Nabi dia korban kibash besar kibasnya bertanduk kambing biri-biri yang bertanduk, dan memang dikatakan daging kambing biri-biri ni lebih enak, lebih baik, lebih sedap tapi kalau kambing biri-biri kita comparekan dengan kambing biasa yang saiznya lebih besar, maka yang lebih besar lah kita dahulukan, sebab lebih besar daging dia banyak lagi boleh sedekah, banyak boleh disedekah. Kemudian yang kelima tertib dia barulah 1 bahagian unta. Yang keenam 1 bahagian lembu. Jadi kalau kita compare 1 bahagian lembu dengan seekor kambing, mana lagi afdal? Lagi afdal seekor kambing. Sebab nyawa seekor kambing tu memang kita seorang punya. Kambing tu memang kita seorang pemilik dia. Adapun lembu dia ada 7 orang pemilik. 7 orang. Jadi 7 orang berkongsi pada 1 nyawa binatang korban. Tapi ialah harga pun lebih mahal sedikit lah. 1 bahagian mungkin 800-900. Seekor kambing 1,200, 1,300 kan ikut saiz. Duit pun lebih juga. Banyaklah keluarnya. Kemudian pengagihan daging korban. Kita nak cerita daging korban sunat. Pada minggu lepas kita kongsikan ada 3 kategori mengikut hukum. Daging korban kita kita korban seekor kambing Kambing yang hasil dari daging daripada kambing korban kita tu ada hukum dia bagi setiap agihan. Yang pertama sekali hukum dia wajib. Ada bahagian yang wajib yang mesti kita keluarkan daripada daging kambing tadi. Nilai dia berapa? Nilai dia setengah kati. Setengah kati timbangan 300 gram. Dalam seekor kambing korban kita, mesti ada, kita ambil setengah kilo lah mesti ada setengah kilo daripada daging kambing tadi yang kita sedekah kepada fakir miskin. 1 orang. Ini yang wajib ini yang wajib je. Macam sebelum ni, kita buat contoh lah. Contohnya seekor kambing dapat 20 kilo. Dalam 20 kilo tu, setengah kilo je dia ambil, dia bagi fakir miskin. Dia cari rumah fakir miskin, dia pun bagi 0.5, setengah kilo. Baki daripada tu, 19.5 dia makan sendiri. Dia untuk dia punya seorang. Boleh tak? Boleh. Maksudnya, dia hanya menunaikan yang wajib saja. Tapi kalau soalan dia boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma pahala dia dapat 0.5 lah, setengah kilo tadi. Okey, itu yang pertama, agihan yang wajib. Maksudnya ada dalam setiap bahagian korban kita yang kita beri kepada fakir miskin. Paling kurang 1 orang. Mesti daging mentah. Mesti jumlah dia jangan kurang, secara spesifik dia jangan kurang 300 gram. Makna kata, kalau kita bagi daging, contoh 500 gram, setengah kilo. Kemudian kita tambah dengan tulang, itu tak apa. Maksudnya daging tu mesti jangan kurang daripada setengah kilo lah. Setengah kilo. Jadi kita nak tambah daging ke, hati ke, yang tu tak apa. Jangan daging 100 gram. Baki tu tulang aja. Tak lepas. Tak lepas sebab dia tak capai lagi ukuran ataupun dia punya had minima dia. Yang kedua, agihan yang sunat. Tadi yang wajib, agihan yang sunat daripada daging korban kita tu kita bagi orang biasa. Orang biasa maksudnya selain fakir miskin. Selain fakir miskin, sama ada dia kaya ke atau dia tak kaya.
Yang penting dia bukan fakir miskin lah. Fakir miskin tadi masuk agihan yang wajib. Itu yang kedua. Adapun agihan yang ketiga harus. Harus tu kita makan sendiri. Kita ambil. Kita ambil. Untuk mudah, saya buat satu contoh. Contohnya, kalau kita dapat 20 kilo daging kambing, tadi kita buat contoh yang pertama, 1 kilo, 1 kilo daripada daging korban kita tu kita bagi fakir miskin. Maka kita telah menunaikan yang wajib. Okey, kalau kita ambil lah, kita bagi fakir miskin 5 kilo, kita bagi orang biasa 5 kilo. Baki kita ambil. Maksudnya kita buat agihan yang wajib, kita buat yang sunat dan kita pun ambil yang harus. Harus tu untuk diri sendiri. Kadang ada orang dia buat dua je. Dia bagi fakir miskin 10 kilo, baki dia ambil. Dia tak bagi orang lain. Dia tak bagi orang biasa. Atau dia buat yang wajib dan yang sunat. Ini bagi orang yang biasa buat korban di luar negara. Dia buat korban di Kemboja ke, Aceh ke, Thailand ke, Afrika ke, Mekah ke. Jadi bila dia buat korban di sana, kan daging korban tu dia tak boleh ambil. Kan dia kan buat luar negara, melainkan dia pergilah. Tapi orang kalau buat luar negara, dia tak pergilah, maksudnya dia dekat sini. Tapi binatang korban dia duduk kat negara lain. Jadi daging korban dia tu dibagi pada fakir miskin dan orang biasa. Dia ambil tak? Dia tak ambil. Maksudnya dia hanya buat agihan yang wajib dan sunat. Yang harus dia tak buat. Sebab dia tak ambil. Dia tak ambil. Biasanya, biasanya yang diamalkan di tempat kita yang macam mana? Kita buat 3-3. Kita ada ambil, kita ada bagi fakir miskin, dan kita juga ada bagi orang biasa. Jiran kita, adik-beradik, jiran kita, kawan kita, tak kisah dia kaya ke dia orang biasa, kita bagi dia sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Jadi itu 3 jenis agihan. Kemudian kita tengok 3 turutan. Turutan ni kita boleh relatekan dengan agihan tadi. Yang paling banyak sekali pahala, satu orang dia buat korban, dia semua sekali dia bagi ke orang kecuali sikit. 20 kilo dia bagi ke orang kecuali 1 kilo dia ambil. Maksudnya secara tepatnya 19 kilo tu dia bagi ke orang fakir miskin dengan orang biasa. Tak apa dia bagi. Saya nak sikit dia kata. Saya nak hati 300 gram, daging sikit setengah kilo. Itu je dia ambil. Itu paling afdal. Paling afdal. Macam baginda Nabi buat korban, contohnya bawa unta ataupun kambing biri-biri, Nabi hanya mengambil bahagian hati saja, baki semua Nabi sedekah. Semua. Semua. Nabi pernah buat korban 100 ekor unta. Banyak 100 ekor unta kan. Jadi Nabi ambil sedikit, bukan daripada setiap 100 lah. Nabi ambil sedikit, baki semua Nabi sedekah. Itu paling afdal. Macam kita bagi ta'rif tadi, ibadat korban adalah ibadat satu amalan menumpahkan darah binatang korban. Adapun sedekah daging, dia satu benda yang lain. Satu benda lain. Dia bukan benda yang berlaziman. Maksudnya satu orang kalau dia buat sedekah, dia buat korban, kemudian dia sedekah daging tu setengah kilo je. 19.5 tu dia ambil sendiri. So, ibadat korban dia pahala full. Pahala sedekah daging hanya setengah kilo je lah. Apa yang dia sedekahkan. Jadi bukan kita kata dia sedekah sikit, so pahala korban dia pun sikit. Bukan. Sebab korban ni menumpahkan darah. Jadi dah sembelih kambing, lembu dia, maka dia dapat pahala full lah. Pahala full. Adapun sedekah daging tu, yang tu cerita lain. Yang tu cerita lain. Itu pahala sedekah pula. Pahala sedekah daging. Yang kedua, tertib yang kedua, tadi dia ambil sikit, baki dia bagi orang. Yang kedua ni, dia buat ni, yang ini kebiasaan kita buat. Iaitu kita bagi kepada 3 pihak. 3 pihak. Satu, kita ambil sedikit. Yang kedua, bagi fakir miskin. Yang ketiga, bagi orang biasa. Biasa di tempat kita buat macam ni kan. 3 lah. Dan tidak disyaratkan ketiga-tiga pihak itu dibahagi
secara sama rata. Secara sama rata. Maksudnya kalau 20 kilo tu dia bahagi 3, mungkin seorang satu bahagian tu, satu pihak dapat 6,5 kilo, ni pun 6,5, satu lagi 6 lebih. Dibagi tepat-tepat tu timbang dia. Jadi tidak disyaratkan begitu, kena sama banyak. Jadi kalau dia rasa dia nak 3 kilo je, dia nak 2 kilo je, dia nak pahala sedekah banyak, maka dia bagilah banyak kat orang. Dia bagilah banyak. Bagi tahu siap-siap pada AJK korban, tak apa, bahagian saya nanti, lembu saya nak 2 kilo je. Ambillah 2 kilo daging, kemudian campur 1 kilo hati dengan tulang sikit. Total 3 kilo lah. Baki dia tak apa, saya wakilkan pihak masjid untuk agihkan. Maksudnya dia ambil sedikit, dia ambil 3 kilo, lagi 17 kilo semua dia sedekah kat orang. Mungkin 10 kilo fakir miskin, 7 kilo orang biasa. Tak kisah, dia tak mesti kena secara tepat, sama rata. 1/3 bahagi kali 20. Nak tepat-tepat, dia tak disyaratkan begitu. Tapi kalau nak buat begitu, tak ada masalah. Cuma, kebanyakan kita memahami 1/3 peserta, 1/3 fakir miskin, 1/3 orang biasa. Maksud kebiasaan kita faham, mesti tepat 1/3 tu. Kalau daging tu 21 kilo, semua kena 7 kilo. 7 kilo peserta, 7 kilo fakir, 7 kilo orang biasa. Jadi itu kita kata bukan begitu pemahamannya. Maksudnya boleh diberi 3 pihak, tak kisah jumlahnya berapa, terpulang kepada peserta. Kitalah pemilik daging. Yang paling bawah sekali, paling sikit sekali pahala, paling kurang afdal, yang tadi lawan kepada yang afdal, dia bagi orang sikit je, 1 kilo. Baki 19 kilo semua dia simpan. Itu paling kurang. Dia hanya tunaikan yang wajib je. Tunaikan yang wajib. Kalau soalan dia boleh ke tidak, jawapan dia boleh saja. Cuma pahala dia sedikit. Pahala dia sedikit. Kemudian, jika peserta menggunakan untuk diri sendiri semua bahagian korbannya itu, maka dia wajib menggantikan daging segar yang lain kepada fakir miskin dengan kadar yang melepaskan tuntutan wajib. Okey, 20 kilo tu dia dapat pada seekor kambing atau pada satu bahagian lembu untuk bahagian dia. Kemudian dia masak semua sekali. Dia masak, dia buat sup semua sekali. Tanpa ada sedikit pun dia beri kepada fakir miskin. Tadi kita kata kena bagi sikit, walau satu orang. Nilaian dia kurang-kurang setengah kilo lah, lebih kurang setengah kilo. Tapi ni dia tak. Dia dapat bahagian dia, balik dia terus masak semua sekali. So, dia wajib mengganti semula. Ganti tu bukan ganti 20 kilo. Ganti agihan yang wajib je. Setengah kilo. Dia pergi pasar, beli daging, setengah kilo, pergi cari rumah fakir miskin, pergi sedekah. Maka dah terlepas lah. Macam minggu lepas saya buat satu kisah tu. Memang 100 kilogram daging tu rosak di freezer. Rosak di freezer. Sebab dia buat sembelihan tu di pusat sembelihan. Habis settle sembelih, bawa balik masjid, bawa balik taman tu 12 malam. Agi-agi pada peserta dan lah pukul 1 pagi. Baki daripada tu nak bagi fakir miskin tak sesuai. Takkan 1 pagi ketuk rumah orang. Simpan dalam freezer 100 kilogram. Simpan dalam freezer, esok subuh tengok freezer mati. Terkejut. Tak pernah 100 kilo masuk freezer. Biasa 10 kilo aja. Sekali masuk 100 kilo, terkejut, mati blackout. Rosak. Daging 100 kilo, semua rosak. Busuk dalam tu. Lalu kena ganti. Kena gantilah. Kena ganti, contoh 100 kilo tu mewakili 21 orang. 3 ekor lembu. Contoh 3 ekor lembu, 21 orang lah. Jadi 21 orang
kena ganti balik, pergi ke pasar, membeli 1 kilo daging lah contohnya, 1 kilo daging, bagi-bagi fakir miskin. Tak perlulah ganti 1 kilo juga. Mungkin satu orang kita takkan nak bagi 1 kilo je kan. Biasanya kita bagi kan 7-8 kilo kan pada pihak masjid. Tapi kita tak perlu ganti 8 kilo, 10 kilo yang kita bagi tu. Kita ganti agihan yang wajib saja. Wajib tadi berapa? Sekurang-kurang setengah kilo bagi kepada satu orang fakir miskin. Mestilah yang kedua, poin yang kedua ini di bawah orang kata apa? Perhatian Yang kedua, mestilah 7 orang yang berkongsi seekor haiwan korban tadi bersedekah bahagian yang wajib itu dari bahagiannya sendiri kepada fakir miskin. Jadi dia tak boleh gambaran dia begini kita ada 5 ekor lembu, 1 ekor ada 7 peserta. Setiap peserta kalau ada 5 ekor, so ada 7 kali 5 35. Setiap 35 orang peserta mestilah keluarkan daripada bahagian dia bagi fakir miskin. Okey ada satu tempat dia lapah daging, kemudian kelima-lima daging lembu tu yang dilapah tu dia kumpulkan di satu tempat. Campur semua. Jadi bila nak tarik agihan kepada fakir miskin, sudah semestinya ambil yang bahagian atas. Ambil yang paling atas lah sekali Yang paling atas mungkin lembu yang terakhir, lembu yang keempat, lembu yang kelima. Jadi dia pun tarik. Jadi ada 35, dia pun ambil 35 plastik contohnya. Contoh satu orang ambil 1 kilo lah. Lupanya daging yang diambil tu lembu yang keempat dan lembu yang kelima saja. Sebab yang paling last sekali dilapah. Lembu yang mula-mula duduk bawah sekali tu. Sebab itu yang bagusnya diasingkan. Ada satu tempat saya tengok dia buat memang sangat sistematik lah. Setiap 1 ekor lembu, bahagian kaki dia tu dia letak kat satu center. Kan ada 4 kaki kan. Dia ambil satu bahagian kaki. Kaki contoh berat lah 8 kilo ke apa kan. Dia ambil kaki dia tu, dia letak kat satu center. Kaki lembu pertama, lembu kedua, lembu ketiga. Kalau ada 10 lembu, maksudnya ada 10 kaki tu. Jadi pada setiap seekor lembu tu, bahagian wajibnya dah ada pada kaki dia. Dia dah keluarkan. So, yang bahagian fakir miskin ada satu center, ada 2 orang yang in charge. Yang itu jangan kacau. Yang ini kalau orang lain nak ambil, ini tak boleh. Ini untuk fakir miskin. Orang biasa ambil belah sana. Dia asingkan lah. Maksudnya pada setiap lembu tu, bahagian yang wajib dah dikeluarkan pada kaki tadi. Kaki. Contoh kita kata kaki tu berat 7 kilo. Maka tadi paling kurang setengah kilo. Maka 7 kilo dah lebih dah. Boleh lah, lepas sangat. Jadi bahagian yang wajib tadi mesti ambil daripada masing-masing. Dia tak boleh orang kata apa? Dia tak boleh sama ratakan daging korban. Kita bayar di tempat saya 800 atau 850 lembu ni kita bayar, lembu ni kita dapat bukannya berat dia semua sama. Kita bayar samalah. Contoh kita bayar 800 Tapi daging yang dapat daripada lembu tu bukannya sama kan. Mesti contohnya yang lembu pertama setiap peserta dapat 20 kilo. Yang kedua mungkin dapat 17 kilo. Yang ketiga mungkin 21 kilo. Mungkin ada lebih ada kurang Dia tak boleh dia nak bagi adjust. Disebabkan awak semua bayar sama rata. So saya nak adjust. Yang 21 tadi dia kena tarik sikit bahagian dia bagi yang kat 17 kilo tadi Dia ambil pula orang lain je lembu. Yang tu tak boleh. Yang itu memang ada tempat buat macam tu. Alasan dia nak sama adil. Tak boleh macam tu. Sebab dia dah ambil bahagian orang lain. Memanglah lembu, tapi lembu tu bukan kepunyaan dia. Dia dah berniat dan dia dah membeli lembu tu je. Lembu satu tu lembu dia. Lembu dua bukan lembu dia. So kalau lembu dia dapat 20 kilo bahagian dia, dia tak boleh pergi ambil orang lain punya, orang lain punya 23 kilo satu peserta. Dia nak ambil. Tak apalah, bagi sama rata lah. Engkau punya lebih lah, kita bayar sama je. Tak boleh macam tu. Jadi, yang paling bagusnya memang
asingkanlah. Biasanya dikumpul dalam satu besen. Satu besen. Lembu pertama, ini daging dia. Ini organ dia. Ini tulang dia. Ini kepala dia. Ini lembu kedua. Lembu ketiga. Keempat. Asingkan guna besen. Dia supaya apa? Supaya kita tak ambil hak orang lain. Jadi dalam bab ibadat korban ni sunat. Jangan dalam pada nak buat benda yang sunat, kita buat benda yang haram. Itu kita kena jaga. Kita nak buat sunat ni, sedekah ni. Dalam masa yang sama, kita bila tak ikut dia punya tu, kita boleh jadi terbuat benda yang haram lah. Contoh tadilah, ambil hak orang lain. Yang ketiga, perhatian. Setiap peserta perlu memastikan, okey ni tadi, setiap bahagian dia diberikan kepada fakir miskin. Kemudian bahagian yang wajib tadi untuk fakir miskin hendaklah diberi dalam bentuk daging mentah, bukan daging yang dimasak. Kalau dia masak 20 kilo tu, dia masak buat sup, dia panggil 100 orang fakir miskin, semua fakir miskin, adakah memadai? Tidak. Dia kena ganti balik. Macam kita buat contoh yang kena ganti balik. Pergi ke kedai, beli 1 kilo daging, cari fakir miskin, ganti balik. Kenapa kena ganti? Sebab tak memadai sedekah daging yang dimasak. Kalau akikah, akikah sunat daging dimasak. Akikah daging mentah boleh bagi juga, tak masalah. Cuma sunat afdalnya kita masak. Macam kita lah kan, masak manis kan. Korban kalau agihan yang wajib tu, mesti daging mentah. Dia tak boleh masak. Dia hantar kat rumah fakir miskin. Kemudian, fakir miskin yang menerima sedekah korban ada hak pemilikan pada daging dan semua bahagian haiwan korban yang diterima. Iaitu mereka boleh menjualnya kepada orang Islam yang lain. Namun begitu haram menjualnya kepada orang kafir. Berbeza dengan orang kaya atau orang biasa. Fakir miskin, istilahnya, kita sedekahkan dia daging. Daging ataupun organ. Atau apa saja bahagian binatang korban. Orang biasa, istilahnya kita hadiah. Sedekah untuk fakir miskin, hadiah untuk orang biasa. Untuk orang biasa. Orang fakir miskin, dia terima daging atau terima sesuatu daripada binatang korban dengan pemilikan yang sempurna. Terpulang dia nak jual, dia nak buat perhiasan, dia nak bagi orang, nak sedekah, hadiah itu terpulang. Sukati dia. Dia ada pemilikan yang mutlak. Terpulang dia nak buat apa. Adapun orang biasa yang dapat daging korban ataupun mana-mana bahagian dalam binatang korban, dia hanya boleh makan atau boleh hadiah ke orang je. Dia tak boleh jual sama sekali. Haram. Dijual haram. Orang yang nak beli pun tak boleh. Kalau dia tahulah. Dia tahulah. Tapi kalau tak tahu, tu dimaafkanlah. Kita dapat daging korban ni. Banyak masjid bagi, jiran kita bagi, kawan dengan dia, ke office bagi. Kira-kira ada 6 kilo. Kemudian kawan kita pun tengah cari daging fresh. Mungkin hari ke-5, hari ke-6 pada hari raya tu. Tengah kata cari kat pasar tak jumpa, dia kata. Dia pun apa lagi, open order lah. Open order kan, siapa nak beli daging fresh ni. Ni baru 5 hari punya daging ni. Dia jual pula 1 kilo RM40 contohnya. Tak boleh dia jual. Jangankan kata daging. Dia jual organ, benda yang lain. Dia jual kulit. Dia jual tanduk. Pun tak boleh. Tanduk orang tak makan. Tanduk paling-paling orang piasan ni. Jangankan kata daging. Benda yang lain pun dia tak boleh jual. Apatah lagi daging. Lagi tak boleh. Contohnya, dia buat korban. Kita buat korban, kita punya korban kerbau. Kerbau. Jadi, ada tanduk. Kerbau yang ada tanduk punya. Last sekali, tinggallah. Tanduk sekali dengan kepala dah habis atas dah. Tinggal tengkorak dia. Jadi dia pun nak jual. Dia kata, tanduk ni bukan ada orang makan pun. Baik saya jual. Jual pun tak boleh. Jual pun tidak boleh. Kenapa? Sebab dia dapat daging atau anggota binatang korban. Sebabkan dia tu orang biasa atau orang kaya.
maka pemilikan dia tak sempurna. Ghairu tam, tidak sempurna. Dia hanya boleh manfaatkan makan. Kalau dia rasa banyak sangat, dia nak sedekah orang, boleh sedekah. Jual tidak boleh sama sekali. Haram. Dia jual kepada orang lain. Kemudian peringatan penting. Peringatan penting adalah hak tuan punya haiwan dan bahagian korban untuk memberikan miliknya itu kepada sesiapa yang dia suka dan berapa banyak yang dia suka. Okey, saya ulang balik. Adalah hak tuan punya haiwan. Contoh kambing. Atau bahagian korban. Contoh satu bahagian lembu. Untuk memberikan milik dia tu kepada siapa yang dia nak. Berapa banyak yang dia nak. Okey, siapa yang berhak? Tuan punya korban. Peserta korban. Sebab itu, siapa yang nak masuk korban, sama ada dia peserta atau dia pengelola. Orang yang menguruskan wakil. Dia mesti tahu kedudukan dia. Kalau peserta, okey, dia mesti tahu apa hak dia, apa yang dia kena buat, apa yang dia, bila dia nak berniat, dia kena tahu. Kalau dia sebagai wakil, dia kena tahulah. Oh, saya ni sebagai wakil saja. Buat kerja sukarela. Sukarela, ataupun dia sebagai wakil. Bila wakil, mestilah dia bertindak tanduk sebagai wakil. Tak boleh dia menjadi wakil kepada peserta, tiba-tiba daging korban itu seolah-olah macam milik dia. Macam milik dia. Dia menghadkan, contoh situasi, ini umum lah. Contoh situasi, dia menghadkan, kita join korban, kita bayar duit, kemudian dia tentukan, awak dah masuk korban kat tempat kami ni, maka daging bahagian awak yang kita bagi, daging tu 2 kilo, serangka 2 kilo, dan hati 1/7. Hati sikit lah, 1/7, kongsi 7 orang. Jadi total dia 4 kilo tambah setengah kilo lah. Tak sampai setengah kilo, ambil lah 4 kilo setengah. Jadi dia yang menentukan. Kemudian kita, kalau kita tak setuju kita cakap. Ini mungkin masalah komunikasi lah. Minta maaf, boleh tak bahagian saya nak ambil lebih sikit. Sebab jiran saya ramai orang fakir miskin. Sebab daging korban ni paling afdal, tuan punya badan sedekah sendiri. Kita lah, peserta lah. Kan, kita punya daging tu paling afdal kita sedekah sendiri. Jadi satu orang dia masuk korban tempat kita, dia kata semua bahagian saya nak ambil boleh, sebab saya ada fakir miskin yang saya nak bagi. Jadi mungkin pihak masjid ada bagi, tapi yang dia nak dapat pahala peserta, pemilik daging tu sendiri yang bagi, itu pahala lebih. Peserta yang bagi sendiri. So dia boleh tak dia cakap macam tu? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia peserta, dia pemilik daging. Siapa yang bayar bahagian tu? Dia. 800 tu dia yang bayar. Maka dialah yang berhak. Kalau dia kata saya tak setuju, boleh tak saya nak bagi pihak masjid 5 kilo di tempat saya, setiap satu orang kena tulis berapa bahagian yang dia nak secara sukarela lah bagi kepada surau. Satu ekor lembu 7 orang. Contoh orang yang peserta pertama, dia setuju untuk menyerahkan 5 kilo. Serta kedua 7 kilo. Serta ketiga ada 8 kilo. Ada 10 kilo. Ada 2 kilo. Jadi tak menentu. Siapa yang berhak? Memang dia orang berhak menentukan. Tapi kalau masjid dia buat satu borang, dia siap, tulis siap-siap. Saya bersetuju untuk mengambil berapa kilo, kita tulis. Nanti dia terbalik pula. Peserta nak ambil berapa je. Maksudnya baki nak sedekah, sudi sedekah berapalah. Jadi waktu dia tulis tu maksudnya dia setujulah. Saya setuju nak ambil 3 kilo je. Dan selebihnya saya menyerahkan kepada pihak surau, pihak masjid untuk mengagihkan. Jadi pihak AJK, masjid surau, tak boleh seolah-olah bahasa kasar dia memaksa. Bahasa kasar lah. Maksa. Bahasa lembut dia,
Tak ada, ambil ya. Tak boleh. Dia kata, awak dah buat korban tempat saya. Jadi, ialah tradisi tempat kami ni, peserta dapat 3 kilo je. Yang lebih tu awak kena bagi kat kami. Sebab kami adalah nak buat sop. Kami ada nak bagi fakir miskin. Terbalik. Sepatutnya tuan punya binatang cakap macam tu. Tak apa, saya nak ambil 5 kilo, baki saya serah masjid. Yang tu betul. Barang kita, kan kita yang kena bagi kat orang. Kan? Kita yang nak pindah milik tu, kita kena cakap macam tu. Tak apa, saya ambil 3 kilo cukup lah. Baki tak apa, saya bagi. Jadi itu mesti kena ada hitam putih lah. Persetujuan. Nak takut-takut cakap mulut bila benda banyak, lembu banyak, orang mana nak ingat. Jadi bagus ada borang, memang dijaga. Ada orang jagalah. 1 ekor lembu lantik 1 orang ketua di kalangan peserta. Jadi dia incas lah. Takkan nak lantik EJK ramai sangat, mungkin kurang tenaga lah. Ada yang lapar ke apa kan. Ini nak lebih sistematik. Lebih sistematik. Kemudian, tidak boleh mengambil lebih dari apa yang diizinkan oleh tuan punya korban. Kalau tuan punya korban kata, saya menyerahkan 5 kilo kepada pihak masjid. Pihak masjid dia tak boleh ngejas. Awak dapat 20 kilo ni. Takkan 5 kilo je bagi kami. Bagi lebih sikit lah, 7 kilo. Atau dia ambil sendiri-sendiri tanpa izin. Itu mencuri. Dalam bab korban ni pun, kalau tak kena gaya, memang makan harta yang batil. Ini betul cakap ni. Makan harta yang batil. Sebab itu, sepatutnya benda ni apa orang kata, dipanggil, ditaklimatkan. Peserta dia jelas, kita wakil pun dia jelas. Apa yang hak dia lah, supaya tak ambil orang lain ataupun dia mengabaikan hak dia. Kita tawakuf sebentar bagi laluan azan fardu isyak. Semua sedikit. Jadi tidak boleh mengambil lebih dari apa yang diizinkan oleh tuan punya korban. Ini saya boleh katakan, kalau kita pandai menguruskan dari sudut komunikasi, biar clear kedua-dua pihak. Clear. Kemudian bahagian daging korban yang wajib itu adalah hak fakir miskin tempatan. Tidak boleh semua daging itu diberikan kepada orang fakir di luar kawasan. Contoh kita buat korban di sini, daging dia semua kita bawa keluar, bagi kat fakir miskin. Contoh kita dengar ada satu tempat, satu daerah yang lain ada fakir miskin, semua bawa keluar. Dia ada satu bab, di bawah tajuk, adakah boleh memindahkan zakat ke kawasan lain? Semua macam ni, boleh tak daging korban ni disembelihkan tempat kita? Tapi dia tak bagi fakir miskin tempat kita, dia bagi fakir miskin tempat lain. Maka dia mestilah sekurang-kurangnya tunaikan yang wajib di tempat kita. Jadi kita carilah dari tempat kita tu, radius dia 85 km. Kalau kat Nusa Idaman ni tak ada orang fakir miskin, cari dalam radius tu. Taman Peling. Jangan memindahkan daging korban ni dalam jumlah yang wajib ini. 20 kilo dapat, 20 kilo semua bagi kat orang luar. Ataupun bahagian yang wajib tu dia bagi kat fakir miskin luar. Dia tak memadai. Tapi kalau dia dah bagi fakir miskin kat tempat kita, baki dia bagi fakir miskin kat Batu Pahat, kat Muar, yang tu tak apa. Yang penting agihan yang wajib tu kena lepaskan dulu kat tempat kita. Baki tu nak bawa balik rumah mak ke, bawa balik kampung, itu tak apa. Jadi dia tak boleh semua sekali. Kemudian sedikit kita masuk hukum menjual beli. Hukum memberi upah. Okey. Boleh memberi upah wang, duit atau barang-barang lain atas kerja-kerja penyembelihan, melapah dan lain-lain. Kerana ia memang menjadi tanggungjawab orang yang berkorban. Dan tidak boleh memberi upah dalam bentuk daripada binatang korban. Sesuatu daripada binatang korban. Contoh, kita buat korban ni ada kos pengurusan. Itu semua kena maklum. Bukan kita bayar 800 tu semua daging, tak. Contoh 700 setengah daging,
satu bahagian, 50 tu kos pengurusan. Semua sekali lah, mungkin ada duit minyak, mungkin kita pembungkusan, mungkin panggil tukang sembelih kena bayar, panggil orang jaga binatang kena bayar. Jadi kos tu ditanggung oleh setiap peserta. Setiap peserta Okey. Contoh ada orang yang datang di tempat kita tolong, maka kita boleh bagi upah kat dia, tapi jangan daripada binatang korban. Tak boleh. Nak bagi upah contohnya apa? Bagi duit RM10. Tukang sembelih RM50. Tukang kapak RM30. Kapak dia. Contohlah. Atau bagi kain pelekat, bagi jubah, bagi sejadah. Daripada barang yang lain atau bentuk duit itu tak masalah, boleh. Memang mungkin kadang-kadang guna kepakaran dia. Dia datang ke tempat kita lagi kan, guna waktu dia. Kalau diberi upah daripada binatang korban, yang itu tak boleh. Yang itu masalah, itu tak boleh. Memang saya difahamkan dahulu menjadi satu budaya, satu adat lah. Mungkin tak terlalu meluas, tapi ada. Tukang sembelih dapat bahagian kepala. Tukang sembelih tu kepala tu dia punya dulu. Sembelih tu dia set bawah meja dulu, kepala. Jadi yang kepala ni jangan ambil, ni tukang sembelih punya. Pasal apa? Kepala tukang itu upah dia, pasal dia sembelih. Yang upah tu tak boleh. Tapi kalau peserta, pemilik kata, tak apalah, saya pun tak gerti nak buat benda kepala ni. Saya tak gerti nak uruskan, nak korek daging dia kan. Saya bagi ke awak je. Yang tu tak apa. Poin dia bukan tak boleh bagi. Poin dia jangan bagi atas jalan upah. Tu je. Kalau dia bagi, disebabkan orang semua dapat, dia pun dapat juga. Tukang lapah dapat, petugas dapat, tukang sembelih dapat. Yang tu tak apa. Tapi jangan kata, ni ambil lah daging ni awak dah tolong saya daripada pagi tadi. Ni untuk awak khasnya ni. Ni bahagian Batang Pinang punya ni. Special ni yang itu namanya upah. Namanya upah lah. Dia cakap apa? Sebagai satu tukaran tenaga yang diberi, tukar dengan daging. Yang itu tak boleh. Nabi larang. Nabi larang. Sama macam hukum jual beli ke? Dia sama. Sebab tu tak boleh beri upah. Jadi kalau nak bagi upah, benda yang lain. Benda yang lain. Adakah orang yang petugas tu tak boleh dapat? Bukan. Saya ulang balik. Petugas, tukang lapar, tukang sembelih, bukan tak boleh dapat daging. Yang tak boleh tu diberi atas jalan upah. Kalau tak dapat daging, tak ada orang nak tolong. Tak ada orang nak tolong ni. Tak nak saya tolong. Nanti kan kata upah pula. Bukan. Maksudnya peserta tu, pemilik tu. Yang ini untuk awak, bahagian awak. Awak dah tolong ni, ini untuk bahagian awak, upah awak. Yang itu jangan cakap. Bagi je lah. Pasal semua orang dapat. Dia pun dapat sekali. Gitu. Yang itu tak apa. Okey, itu bahagian yang akhir dalam bab korban. Dan kita esok penutup, marilah sama-sama kita berpuasa sunat hari Arafah, pengampunan 2 tahun. Allah ampunkan dosa kita 2 tahun. Siapa yang ada hutang puasa, ada satu pendapat, boleh gabung niat sahaja aku qada puasa esok hari dan puasa sunat hari Arafah, 2 in 1. Siapa yang tiada, maka niat Arafah je lah macam biasa. Dan saya juga dimaklumkan masjid ada menyediakan lah juadah, satu budaya yang sangat bagus lah masjid sedekah kepada, panjangkan sedekah orang ramai juadah Jadi mudah-mudahan Allah terima semua amalan korban kita, puasa kita, zikir kita, dan dia diberikan husnul khatimah insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.